Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah saya nak memperkenalkan, nak bawa semua panel-panel kita pada pagi ini. Hai, apa khabar? Kak Ina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tak lain dan tak bukan Puan Nisa Harun ataupun Kak Nisa. Apa khabar? Alhamdulillah, baik-baik saja. Apa khabar semua? Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi secangkir kopi jam 10 kita bersiaran kali ini. Alhamdulillah untuk musim yang ke-6 siri yang pertama. Jadi sebelum kita mulakan, kita mulakan dengan membacakan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah ada pun orang yang menjawab salam. Yang pertama ni kena letak dulu Puan Irni Fazrita. Terima kasih telah pun berada di sini. Pagi-pagi lagi, ini orang pertama ni kita tengok lagi ujian suara, ujian audio kami bagaimana. Sebab saya ni kalau tengok latar belakang saya di mana agaknya. Boleh teka tak saya di mana? Saya sekarang ni berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Shah Alam ataupun Negeri Selangor di Shah Alam. Ini antara perpustakaan yang tercantik di Malaysia. Nanti kalau berkesempatan nanti saya pusinglah kamera ni, kita tengok macam mana kalau dapat bersiaran. Tapi ini ialah satu ruang yang disediakan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor kerana semalam saya bertugas di sini. Bukan di sini, itu di library lah, maknanya ada tugas malam. Jadi kebetulannya mereka menawarkan ruangan ini kerana sesiapa sahaja boleh datang menggunakan perpustakaan awam di mana-mana di negeri Selangor dan di Malaysia juga. Tetapi di Selangor ini perpustakaan Shah Alam antara yang tercantik di Malaysia kerana pemandangannya, suasana pembelajaran yang kondusif. Kalau rasa panas ke nak study dalam aircon ke, datanglah sini kan. Memang menarik, sangat cantik. Ini kalau saya ni di Seremban, dekat sangat dengan rumah ni, memang hari-hari rasanya duduk di sini kerana Perpustakaan Awam Negeri Selangor ataupun PPAS ini menggunakan tagline rumah keduaku. Itu perpustakaan sebagai rumah kedua. Menarik kan? Itulah tempat yang sebenarnya kita sebagai penulis, pembaca berada. Inilah rumah kedua kita. Baik. Hari ini kita tengok lagi siapa yang ada di talian pagi ini, hari Sabtu 16 Julai 2022. Alhamdulillah. Kami bersiaran kembali setelah agak lama kita berehat meraihkan Ramadan, meraihkan Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha, semualah kita raya dulu kita raya dulu. Kemudian kita kembali hari ini insya-Allah dengan dua panel yang tetap yang terus akan membincangkan hal-hal yang penting dan yang penting sekali dalam episod ataupun siri kali ini. Kami membawakan satu pendekatan yang sedikit berbeza. Kalau dalam musim kelima, episod pertama hingga kelima, kita telah pun membicarakan tentang proses penulisan. Dan kami percaya sudah ada hasilnya. Sudah ada yang barangkali sudah pun terbit karyanya di mana-mana di media tanah air ini, insya-Allah. Jadi kalaulah seterusnya apakah langkah seterusnya sebagai pengarang kan. Jadi kita kena tengok juga, kita kena maju dalam penulisan, dalam proses kita. We have to grow. Kita perlu berkembang sebagai penulis dengan berkembang hal-hal lain pula. Kita berkembang sebagai penulis supaya barulah ada jalan yang lebih luas di hadapan sana, insya-Allah. Jadi pada minggu ini kita akan seperti yang diwar-warkan dalam media sosial, saya sendiri, Puan Azian, Puan Rosnina juga,
kita akan membincangkan 3 buah cerpen. Kita bukan mengulas sebagai pengkritik kami ni tak layak langsung jadi pengkritik, jadi yang kata pengkaji ke, tak layak langsung ni. Tapi kami akan berkongsi dan kita semua juga sama sebenarnya, iaitu kita ialah pembaca, penikmat sastra. Jadi kita akan berbahagi pengalaman, mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga yang pernah membaca cerpen-cerpen yang akan dibincangkan pada hari ini, berbicara tentang bagaimanakah pengalaman membaca. Pengalaman membaca ini sukar sebenarnya kita peroleh. Dia bukan boleh jual kat kedai. Kita nak beli pengalaman satu, tak ada kan, tak ada jual. Jadi kita perlu mendapatkan sendiri. Jadi bagaimana agaknya kita dengarkan pengalaman daripada panel ini. Jadi tapi kita kena raikan dululah, ramai pula yang dah masuk. Kita kena raikan yang paling jauh, boleh tak? Kita raikan yang paling jauh. Itu dia. Prof Nik Hazlina, Prof Nik Hazlina dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Doakan kami semua sampai ke sana. Amin kan. Kita semua nak sampai ke sana mengerjakan haji. Tapi Prof Nik ini bukan mengerjakan haji sahaja. Semua dia buat. Maknanya kita akan lama Prof Nik akan berada di sana. Moga-moga akan terhasil sebuah karya masterpiece di tanah suci itu. Saya fikir satu yang kita tak boleh nafikan. Kita juga raikan siapa di sana, ada Widza Unik dari tanah Borneo ni, saya percaya, maafkan saya kata silap, tapi ini kita punya penonton tetap ni. Puan Jenny, kita ada saudara Muhammad Syukri, kita ada Tia ya. Oh, terima kasih. Kita kena berseri-berserilah, kita meraikan semuanya. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita bawa masuk panel ni. Buat apa nak simpan lama-lama, macam nak surprise kan, dah tahu dah pun siapa panel. Mari kan kita bawakan pembaca kita yang pertama ataupun pembicara kita yang pertama, iaitu Puan Azian Mama Isa. Azian, apa khabar? Okey. Khabar baik, alhamdulillah. Dah lama tak bersiaran, lupa nak unmute. Banyak yang terlupa sebenarnya, kita dah lama tak bersiaran. Baik, kita bawa. Jangan lupa kita punya kakak kita mana? Mana kakak kita? Silakan. Itu dia Kak Ina, dah bersedia dah. Okey. Baik. Alhamdulillah. Kak Ina, boleh bercakap sikit, kita nak dengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seperti yang telah kita war-warkan ya di media, bahawa kita bertiga akan membicarakan satu proses yang penting bagi seorang pengarang, dan saya nak kongsikan dululah apa yang kita akan bincangkan. Mungkin di tangan masing-masing ada ke buku ni? Ada ke? Kak Ina, ada tak bukunya di tangan agaknya? Yes. Ya, itu dia. Kita akan bincangkan buku ini, Cinta Sekerdip Embun, yang merupakan antologi apa? Antologi cerpen pemenang Hadiah Sastra Perdana tahun 1996 hingga 2005, dan di tangan saya ini edisi 2000 diterbitkan pertama kali pada tahun 2010 dengan kata pengantar oleh sastrawan negara Anwar Ridwan. Jadi kenapa kami minta ataupun kami syorkan pembaca membaca buku ini, bukan sahaja suka-suka, bukan main pilih dekat dalam library, banyak buku kita baca, kita baca lah, bukan macam tu. Kerana ada sesuatu yang kita ingin kongsikan pada hari ini insya-Allah. Dan saya sebagai penulis yang boleh dikatakan pada tahun apa ni, 1996, cerpen pertama yang dalam koleksi ini 1996. Ketika itu saya boleh dikatakan baru menampak menulis berapa tahun ya, sebab saya mula menulis tahun 1990. Maknanya sebelum 10 tahun lagi saya menulis. Dan kebetulan adalah sebuah cerpen saya di sini yang mungkin akan dibincangkan. Saya insya-Allah saya tak boleh komen cerpen saya sendiri, tapi saya boleh kongsikan proses kreatif jika perlu. Namun apa yang nak dikatakan ialah cerpen ini ada antaranya sudah berusia lebih 25 tahun. Lebih 25 tahun, dan dalam penulisan ataupun penerbitan karya, masa mula-mula tu, di tengah panas-panas tu, kita akan seronok, kita rasa teruja. Mungkin Ian boleh berkongsi selepas ni bagaimana terujanya. Terbit cerpen pertama dulu kan, beberapa bulan yang lalu, dan kita dah bincangkan dalam episod yang kelima. Jadi kita rasa kehangatannya tu akan bertahan sampai bila? Itu persoalannya kan. Dan dalam bahasa Inggeris ada disebut sebagai the 9-day wonder. Maksudnya kita akan seronok 9 hari je. Hari ke-10 tu dah mula realiti dah masuk. Realiti dah masuk. Jadi selepas ini apa? Jadi karya-karya dalam ini kalau boleh saya kongsikan, sebenarnya apabila kita membaca karya, khususnya yang telah memenangi anugerah, apabila kita membaca cerpen itu, dia menang. Dan tentulah kita teruja nak baca.
Itu namanya karya yang telah diuji oleh juri atau hakim. Ini hakim kata dia menang nombor 1. Tapi selepas itu kita yang baca ni rasanya nombor 3 ni lagi seronok baca, lagi menarik ke, terpulang. Yang kedua tu namanya apa? Itu namanya karya yang sudah diuji oleh pembaca ataupun diuji oleh masyarakat sastra. Itu yang kedua. Maknanya setelah dia diuji oleh hakim ataupun juri menentukan, dia akan diuji oleh masyarakat sastra, iaitu pembaca umum akan mengatakan bagaimana. Dan kemudian ini ujian yang terbesar, iaitu karya-karya yang diuji zaman. Diuji zaman inilah kita nak lihat kembali, kita perhatikan karya-karya ini setelah 25 tahun, ada yang mungkin melangkaui usia itu, bagaimanakah reaksi pembaca pada hari ini melihat cerpen-cerpen ini. Dan inilah rasionalnya kami meminta Azian, Puan Azian, membaca sebagai pembaca yang kita anggap pertama kalilah melihat semula cerpen-cerpen ini. Bukan melihat semula, dia melihat kembali cerpen-cerpen ini. Dan kenapa kita ambil 3 cerpen ini? Rasionalnya ialah ketiga cerpen tersebut selain memenangi hadiah sastra perdana, ini dari segi pengkaryaan ini ialah hadiah tertinggi. Kalau anugerah sastra negara itu untuk orang, untuk tokoh, bukan karya saja, untuk tokohnya. Tapi ini dinilai melalui karya itu sendiri satu-satu. Jadi cerpen ini yang kita lihat satu-satu. Tetapi Puan Roslina sebagai mantan editor Dewan Sastra telah melihat cerpen-cerpen ini ketika ia masih di peringkat apa? Manuskrip. Nampak tak bezanya? Kita melihat, kita yang baca ni orang yang dah tengok selepas terbit dah bersih, dah cantik ni, dah cantik. Tapi inilah orang yang membidankan je. Orang yang membidan ni maknanya kalau lihat baby tu belum comel, belum pakai baju comel-comel lagi, kita dapat ni baby dah cantik, dah pakai bedak semua kan. Okey. Jadi ada 2 perbezaan ni saya fikir, dan saya sendiri kalau sempat nanti saya kongsikan, saya membacanya sebagai pembaca ketika dia terbit dalam majalah Dewan Sastra. Itulah rasional kenapa kita memilih ketiga-tiga cerpen ini. Bukan sahaja-saja baling dadu pilih yang ni, bukan. Maknanya ketiga-tiganya sudah terbit dalam majalah Dewan Sastra, iaitu untuk cerpen Jurai Palma itu oleh sastrawan negara Siti Zainul Ismail telah terbit dalam Dewan Sastra Mac 1996. Permainan Kematian oleh penerima Sirat Award Azman Nordin terbit dalam majalah Dewan Sastra Julai 1996. Dan cerpen saya sendiri, ini cerpen zaman-zaman mula menulis dulu kan, malu juga ni orang nak bincang, tengoklah apa Yan kata ni. Persidangan Agung Wanita Klasik. Cerpen ini telah memenangi sayembara 10 tahun, sayembara penulisan puisi cerpen ke-10 Gapena, telah menerima tempat pertama pada masa itu dan kemudian dimenang ada sastra perdana lagi sekali dan terbit dalam majalah Dewan Sastra bulan November 1997. Jadi kita nak tanya Yan dululah ya sebagai pemula berbicaranya. Maknanya saya telah perkenalkan cerpen-cerpen ini, kenapa dan rasionalnya kita melihat semula. Jadi kami juga menggalakkanlah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kalaulah sesiapa yang ada buku ini di tangannya, keluarkan, letakkan di atas meja, kita telaah bersama-sama, terlihat bersama-sama. Bagi yang belum, saya tak pasti buku ni masih ada di pasaran atau tidak, boleh cuba lagi, boleh cari, sempat lagi buka Shopee, sempat lagi buka dan kita boleh buat pesanan. Sama ada di Dewan Bahasa dan Pustaka juga, saya tak berani membuat jaminan apa-apa, tapi cubalah, mana tahu ada. Baik, kita mulakan dengan Azian terlebih dahulu. Telah saya katakan, perkenalkan ketiga-tiga cerpen tadi. Kita tanya juga berapa lama ya Azian baca cerpen ni, agaknya berapa lama masa yang dia ambil untuk membaca cerpen-cerpen ini. Dan kita lihat bagaimana respons Azian sebagai pembaca yang melihat cerpen-cerpen ini barangkali lebih daripada 20 tahun selepas ia diterbitkan. Kita silakan Azian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Terima kasih kepada puan moderator Kak Nisa Harun yang saya hormati, yang saya kasihi, Kak Ina, panel dan juga pembimbing, saya juga tuan-puan yang bersiaran ya langsung secara online bersama-sama kami di pagi Sabtu 16 Julai 2022 dan 16 Zulhijjah ya. Kita masih lagi dalam bulan Zulhijjah, bulan pengorbanan ya, bulan yang penuh pengorbanan. InsyaAllah saya doakan kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja hendaknya insyaAllah. Baik, sebelum saya teruskan ya bagaimana kesan pembacaan yang telah saya buat
ke atas ketiga-tiga cerpen ini, saya sukalah untuk mengingatkan diri saya dan juga kepada kawan-kawan teman-teman di luar sana lah. Saya bukanlah pengkritik sastra. Saya tidak ada teori-teori, saya tidak belajar juga, malah saya bukanlah pelajar sastra yang mengkaji teori-teori kesusastraan, ya, bagaimana satu-satu karya itu diangkat dengan teorinya, dengan tekniknya. Tidak, saya macam yang Kak Nisah kata tadi, saya sendirilah, saya adalah penikmat sastra dan saya juga menikmati genre-genre yang lain. Cumanya pada saya lah sastra ini ada keistimewaannya, sebab itu saya minat, ya, saya minat dan seboleh-bolehnya saya ingin melahirkan sesuatu lah yang bergenre ataupun mungkin ada persamaannya ataupun boleh diiktiraf sebagai karya sastra. Jadi ketiga-tiga cerpen ni memang saya belum pernah baca, dan apabila Puan Nisa, Kak Nisa dan Kak Ina kita kata apa, ya, menyenaraikan lah, memberikan senarai tajuk-tajuk cerpen tu, saya pada mulanya saya okey, saya tidaklah menganggap itu sebagai satu cabaran yang hebat, ya. Tetapi apabila saya ditugaskan untuk membuat sedikit ulasan, ya, bagaimana saya berespons atau bereaksi, ya, dengan cerpen-cerpen itu, maka itu pada masa itu saya rasa ini adalah satu amanah yang berat, ya, yang bukan boleh dibuat sewenang-wenangnya. Seperti mengkaji, ya, saya rasa seperti pelajar yang baru masuk kelas sastra. Tiga-tiga ni adalah assignment untuk saya. So insyaAllah lah saya cuba yang terbaik, dan saya harap sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin orang kata apa, itu salah tu Azian, ya, minta maaf, mohon maaf. Ini adalah pertama kali, ya, saya mengulas, ya, cerpen-cerpen sastra ni. Okey, saya suka, ya, untuk mengatakan bahawa sebagai pembaca, saya lebih sebelumnya saya mendapat tugas ni, saya lebih membaca pada saya adalah merupakan keseronokan yang saya rasa perlu ada nikmat untuk menekuni sesebuah karya itu, dan yang paling saya utamakan adalah kesan pembacaan selepas itu. Sebelum ini pun saya banyak membaca buku-buku yang lebih pada karya bukan fiksyen. Apabila saya rasa buku itu memberi kesan yang mendalam pada saya cuba buat ulasan. Banyak juga ulasan-ulasan buku yang saya sebenarnya berkongsi pada Facebook saya, ya. Ada yang banyak yang respons, ya, yang dikongsi bersama. So itu adalah kita kata apa, proses membaca dan juga apakah kesan pembacaan sesuatu karya itu kepada saya. Tetapi yang ni lebih mendalam, ya. Okey, jadi sebelum kita tengok dulu bagaimana, ya, saya bereaksi dalam membaca cerpen-cerpen ini, mungkin Kak Nisa boleh tunjukkan slide. Ada slide dia sebab saya rasa lebih senang untuk saya ceritakan proses pembacaan itu, ya. Saya sebenarnya pertama kalilah saya rasa saya sangat bersyukur sebab saya dapat kita kata panduan ini, ya, proses membaca saya. Sebab kalau tuan-puan yang dah biasa dengan program Secanggih Kopi Jam 10, ya, kalau mungkin boleh ulang balik, ya, siaran Secanggih Kopi Jam 10 musim kedua, siri 2, ada sebenarnya satu tajuk yang sangat penting, iaitu How to Read as a Writer, ya. Boleh ulang balik. Dan dalam siri ini Kak Nisa dah mengatakan bahawa membaca itu umpama passcode ataupun password, ya. Kita memerlukan kata kunci untuk masuk ke dalam karya si penulis dan menjumpai diri penulis dalam karyanya. Yang ini saya rasa ini adalah satu panduan yang sangat bagus yang saya baru pertama kalilah saya rasa panduan ini sangat berguna untuk semua orang apabila kita membaca, ya. Walaupun kita membaca secara suka-suka, tetapi inilah yang kita harap
di mana kita nak bina ya, dengan kata kunci ni kita nak bina jambatan ya, jambatan yang menghubungkan diri penulis dan juga diri pembaca. Bila dah ada jambatan itu terbina dengan baik, barulah kesan pembacaan sesuatu karya itu sangat berguna ya buat pembaca. Itu yang pertama ya. Okey, proses membaca ni ketiga-tiganya mempunyai kita kata ketiga-tiga cerpen ini latarnya berbeza ya, ditulis oleh pun dengan latar belakang pengarang yang berlatar belakangkan yang rencam ya, yang berbeza juga. Jadi pembacaan saya pun begitu juga ya. Tiga-tiga ni tidak ada yang sama, semuanya unik ya. Tetapi yang pertamanya untuk mendapatkan kita kata kesan pembacaan yang baik, untuk belajar bagaimana seorang penulis mahu memahirkan diri dengan pembacaan, inilah yang saya buat. Yang pertama, saya memang kena baca berulang kali ya. Baca berulang kali tu saya maksudkan di sini paling kurang 2 kali pada saya lah ya. Ada yang cerpen, contohnya cerpen Jurai Palma, saya baca 2 kali. Yang cerpen Persidangan Agung lebih daripada 2, 3 atau 4. Tetapi Permainan Kematian saya rasa saya baca berulang kali dan saya baca perlahan-lahan. Dan saya juga bila baca tu ada yang saya pusing balik kat page terakhir, lepas tu saya balik-balik ke page yang tu. Itu menggambarkan bahawa setiap cerpen ni berbeza pada saya ya, dengan pengalaman saya, dengan mungkin saya punya pembacaan yang pengalaman pembacaan yang tidak begitu banyak ya. Saya jujur saya katakan ya, saya tidaklah pembaca yang tegar yang setiap kali, bukanlah macam ahli Goodreads kan buat ulasan tiap-tiap kali, bukan ya. Itu pada saya lah. Okey, jadi yang pertama ialah baca berulang kali. Yang kedua, saya guna formula yang telah diajar oleh Kak Nisa masa siri Secangkir Kopi musim yang kedua tu ya. ASAM. Apa dia ASAM? Asas, bacaan asas. Bacaan asas ni adalah asas lah kita, untuk kita memang kita dah kita kata kuasai kemahiran mengeja kan. Itu sebenarnya asas ya, elementary ya. Kemudian sepintas ya. Sepintas, A untuk analisis dan M mencapah. Keempat-empat ni memang saya amalkan ya. Proses ini untuk memahami satu-satu cerpen itu. Dan bolehlah kita kreditkan ya dia kita kata panduan ini sebenarnya diambil dan disesuaikan oleh Kak Nisa sendiri ya, daripada buku How to Read a Book ya, dan karya Mortimer J. Adler ya. Kalau dalam bahasa Inggerisnya apa ya Kak Nisa, asas is elementary ya. Elementary, skimming, inspectional kan? Inspectional ataupun dia skimming ya, kita baca laju skimming. Analytical ni dengan analytical ni analytical dan mencapah ni dipanggil syntopical, iaitu kita membaca buku lain untuk menyokong buku yang kita sedang baca. Yes, tak apalah, itu jangan keliru yang bahasa Inggeris tu, kita kekalkan asam ni supaya mudah ingat kan. Asam itulah. Gitu. Terus yang mudah begitu. Alright, kemudian kita sebenarnya kita dah tengok kita nak bina jambatan yang menghubungkan diri penulis dengan diri karya supaya kesan pembacaan itu sangat-sangat dirasai oleh kita kan. Jadi kita perlukan dapatkan kata kunci. Yang saya maksudkan kata kunci inilah kita kena cuba dapatkan magic word. Sebab bila kita baca satu-satu cerpen, macam saya lah. Saya nak bila saya baca je cerpen tu, dalam masa 2, 3, 4 tahun, saya masih lagi ingat cerpen tu, dia pasal apa. Sebab tu magic words tu sangat penting. Dan magic words ni sebenarnya, dia hanya didapati daripada pengalaman saya setelah kita membaca cerpen ini berulang kali. Sebagai contoh dalam Jurai Palma, yang saya rasa yang paling kuat dalam cerita itu adalah akar Palma. Dan akar Palma tu sebenarnya lah yang membuatkan cerita ini seolah-olah watak utama dalam cerita ini bernostalgia ya. Bernostalgia, dia teringat kampung halaman dia teringat semasa zaman gadis dia, bagaimana kampung-kampung yang indah, yang cantik ya. Dan akar ini juga
mengingatkan kita kepada asal usul kita supaya sebenarnya di mana-mana pun kita berada, kita harus ingat asal usul kita supaya kita tidak sombong, kita tidak angkuh. Yang itulah saya dapat ya, akar dan nostalgia. So maksudnya bila katalah 4 tahun, 5 tahun ya, bila orang tanya lagi dan saya dah lupa cerpen Jurai Palma ni, bila orang tanya, Jurai Palma ni cerita apa ya? So saya terus tengok akar nostalgia. Itu So yang kedua je persidangan saya ada masalah mata sebenarnya. Bila saya pakai spek mata, saya tak nampak jelas skrin. Tapi saya kena pakai sebab saya ada catatan. Okey, tak apalah. Okey, permainan kematian. Okey. Sekejap saya besarkanlah skrin ni. Okey. Okey, permainan kematian oleh Azmah Nordin ya. Okey. Pertama-tamanya memang kita akan didedahkan dengan alam cyber ya. Teknologi, internet ya. Dan dalam cerpen ini juga diambil ya semangat juang seorang wanita yang lanjut usia dalam 60 tahun dengan semangat juang dia bernama Dayang, di mana ada hubungan, nantilah kita tengok bila kita bercerita lebih lanjut, ada hubungan ya antara watak utama dengan Dayang ni. Dan pada saya cerpen ini dia sukar kerana dia apabila kita bercerita tentang cyber, tentang internet, tentang alam maya, ia adalah satu benda abstrak, bukan? Apabila dia abstrak, itulah yang pada saya itulah menyukarkan kita untuk memahami apakah sebenarnya kita kata cerita ataupun peristiwa ataupun selepas itu apakah katarsisnya ya. Itu agak mencabar ya. Salah satu cerpen yang saya rasa agak mencabar untuk saya, tapi saya teruskan jugalah pembacaan disebabkan oleh nak berkongsi, kenalah habiskan bacaan, kau tak kena marah. Okey, so namun saya rasa ceritanya hanyalah monolog ya. Ceritanya berkisarkan seorang watak utama yang sedang bermuhasabah diri sambil dia main game tu. Dia bermuhasabah diri, dia teringat zaman-zaman lalu, dia mengimbas kembali bagaimana dia bertemu dengan suaminya, menerusi internet juga, dan akhirnya yang saya sangat sukalah bagaimana dia mengakhirkan cerita ini adalah selagi walaupun kita takjub dengan masa tu tahun 1997 kan, kita begitu lelakan teknologi begitu menggamit ya, semua masing-masing teruja takjub ya dengan teknologi, tetapi ya dalam kita mabuk ataupun kita kata ya takjub dengan internet, satu je kita perlu lihat semula siapakah yang paling agung, iaitu dia kisahnya itu berkisah tentang bagaimana dia bermuhasabah dan akhirnya dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cantiknya cerita ni ya. Okey, yang ketiga persidangan agung wanita klasik. Okey. Yang ni memang saya nampak magic words dia daripada perkataan persidangan. Apabila kita lihat saja perkataan persidangan, kita dapat gambarkan ia adalah satu persidangan mungkin meja bulat, dia ada pengerusi, ada beberapa orang panel peserta dalam persidangan itu, dan dalam persidangan mesti ada masalah-masalah, penyataan masalah-masalah yang dibangkitkan dengan hujah-hujah yang tertentu dan akhirnya perlu disepakati. Perlu ada resolusi nak selesaikan. So itu adalah saya rasa yang kata kunci dalam persidangan agung wanita klasik. Dan saya suka cerita ni sebab perlambangan bunga tu dicantikkan ya. Tokoh-tokoh klasik yang Puan Nisah, yang Kak Nisah tampilkan ya, seperti Dang Anom, seperti banyak ya Puteri Hang Lipur, Radian Galuh ya, yang selama ni kita hanya mungkin mengenali macam
tidak mengenali langsung, kita hanya tahu saja nama-nama tersebut, tapi diibaratkan sebagai bunga-bunga. Kenanga, melati, tanjung, cempaka. Ya, bunga-bunga yang hanya berada dalam rumpun Malaysia, yang saya rasa ia mengingatkan kita kembali asal usul kita sebagai orang Melayu, ya, orang Nusantara di bumi Nusantara, ya. Dan Okey. banyak ke sangat Bagus. Saya pun rasa bukan banyak, tak apa, kita kena bagi Kita- ruang sedikit untuk mereka orang kata menyerap pemikiran okey, poin yang boleh. telah Azian. Nanti banyak pula saya cakap. Tak apa, kita akan kena bagi ruang sedikit lah untuk kita. Kita nampak cantik sebenarnya. Inilah saya pun sebenarnya tak tahu pun. Ini slide ni, selalunya slide saya buat. Memang jujur, selalunya slide saya buat. Tapi 2-3 hari ni saya sibuk pula. Saya kata Azian buat slide ya. Saya pun sebenarnya baru tengok slide ni. Wah, saya kata kalau lah anak murid saya baca macam ni, seronoknya. Memang teratur ya. Memang Azian orangnya teratur. Jadi dia membaca pun teratur. Jadi kita saya tak pernah kami tak pernah kata Yan kena baca begini, tak, bacalah dan nanti kita akan bincangkan. Tapi saya tak pasti, saya rasa Kak Ina pun nanti akan respon. Cara membaca dan cara dia menyusut ini, saya percaya kalau anak murid saya buat macam ni dah confirm dapat A dah ni. Dah confirm dapat A untuk assignment kerana dia membaca dengan jelas dan saya fikir kalau lepas ni orang masih tak nak baca lagi cerpen Jurai Palma, Pemandangan Kematian dengan Persediaan Agung, Wanita Kelas ini, saya tak tahulah kan. Sebab saya rasa ini bukan soal promosi tetapi bagaimana seorang pembaca yang melihat kembali cerpen yang telah ditulis lebih daripada 20 tahun lalu. Saya pernah terasa 20 tahun dulu aku tulis cerpen ni. Jadi dia menyebabkan sesuatu yang berkesan kepada maknanya saya bukan nak suruh kita macam hebatnya penulis dulu, tak. Maknanya kesan karya ini 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian kepada seorang pembaca baru. Okey, mungkin selepas ni kita akan tengok cantiknya dialog dan monolog tu selepas ni Azian. Kita kena bagi laluan kepada Kak Ina dulu untuk kita dengar juga sebab saya rasa poin-poin tentang dialog ni pun menarik dan bagaimana naratifnya itu dimainkan dan mungkin akan digabungkan selepas ini, selepas Kak Ina menerangkan bagaimana cabaran beliau ketika menerima manuskrip ini dalam bentuk yang masih kasar, dalam bentuk yang masih belum, saya percayalah kalau manuskrip saya tu tak adalah lawa mana pun, maknanya dicantikkan, dibedakkan, disunting supaya dia lebih jelas, kemas dan sebagainya. Dan barangkali apa yang kita lihat sebagai pembaca, saya ataupun Azaz ni, kita melihat perkara yang berbeza, tapi Kak Ina melihat daripada sudut yang berbeza. Kita dengar dulu daripada Puan Roslina Abdul Aziz, bagaimanakah beliau melihat cerpen-cerpen ini sebelum dia jadi seperti mana yang cantik. Adakah dialog yang kita nampak cantik dan sebagainya itu betul ke penulis yang buat ataupun sebenarnya ada suntingan daripada editor? Kita tak tahu. Mari kita dengarkan dahulu. Kalau Kak Ina tak perlukan slide ni saya akan keluarkan. Kalau perlu saya kekalkan di sini. Silakan Kak Ina. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah berikan ilham lah untuk saya untuk program ini ya. Okey. Baiklah, pertamanya ialah skrin ni tidak diperlukan. Sebab Kak Ina semua dah masuk apa yang dengan izin Allah lah, sebenarnya Kak Ina ni mempunyai kelebihan ialah ingatan kuat jugalah insya-Allah kan, walaupun bakal 60 tahun depan. Okey. Pertamanya lah Kak Ina tahniah kepada Yan kerana membaca dengan baik dan mengambil formula yang Nisa bagi itu. Sebenarnya matlamat secangkir kopi kali ini dia ialah kesinambungan daripada kita memberi bengkel secara percuma dalam penulisan cerpen. Ini ialah kesinambungannya, maksudnya begini. Kita membaca, salah satu cara kita nak menambah baikkan lagi penulisan kita. Dah boleh menulis cerpen, dah kan? Dah boleh. Tetapi kita hendak juga tahu majalah-majalah yang seperti yang kita fokuskan, kita bincangkan ni ialah Dewan Sastra. Dia ialah sastra tinggi. Dia mempunyai satu prestige yang lain dibandingkan dengan majalah-majalah
majalah-majalah biasa yang kita tulis. Contoh, kalau saya tulis Dewan Bahasa, untuk majalah Dewan Bahasa contohnya, saya akan terus pergi kepada, saya tak akan berbunga-bunga macam ni, tak akan bagi mencabar pembaca seperti Yan tadi kan, dia nak mencari apa sebenarnya mesej nak sampaikan semua, tak. Dia akan pergi kepada kita ada majalah-majalah tertentu punya. Tetapi untuk tembus ke Dewan Sastera ni, memanglah sebenarnya siapa pun editornya. Wahai saudara Fadli sendiri sekarang yang menangani, menerajui Dewan Sastera pun akan memilih hal-hal yang begini. Kerana kedudukan dalam dunia kesusastraan tanah air kita itu, prestis sastra Dewan Sastera tu tetap dijaga. Kan? Okey. Sebab itu sebagai editor kan, pada waktu ini ialah tahun 1996-97 sebenarnya saya baru jadi editor Dewan Sastera, sangat mentah dalam ni, tetapi alhamdulillah pertama-tamanya saya bersyukur kerana saya dibekalkan dengan, saya ialah graduan USM, meja saya sastra, dan student USM ni di satu syllabus kami yang wajib kami belajar adalah sastra, bandingan dan kritikan. Jadi saya nak ambil dulu kepada cerpen yang dikatakan Yan tu susah sangat ya, iaitu Permainan Kematian tu kan, oleh Azmah Nordin. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, saya baru menjadi editor dengan membekalkan teori kesusastraan bandingan, teori kritikan dan sastraan bandingan yang saya pelajari itu kan, ketika saya menjadi editor, saya melihat Azmah Nordin, karya Azmah Nordin ni, Permainan Kematian ni, satu cerpen yang boleh didekatkan, sangat mesra untuk didekati, sangat tepat didekati dengan pendekatan iaitu pendekatan teori psikologi. Saya tak melihat lagi Azmah Nordin masa tu sebagai seorang penulis yang membawa tema-tema feminisme. Saya melihat begitu. Kemudian saya juga melihat Azmah Nordin, dan kenapa cerpen ini saya pilih ialah bagaimana dia dalam usia yang begitu kan, berbanding dengan pada waktu tu muncul dah seperti Prof. Muhammad Syafiee, seperti Nisa Harun sendiri, yang memang beberapa orang lah penulis dalam umur 20-an tu, mereka ni telah menguasai internet. Pada masa tu internet baru masuk dalam dunia. Tetapi Azmah Nordin ni kira orang dalam kumpulan usia yang pada waktu itu kita anggap pertengahan lah pada waktu kan, pada waktu itu telah menggunakan teknologi internet, cyber, maya ni tadi dalam cerpen dia. Ini adalah satu keunikan bagi seorang editor. Kami melihat bila kita baca, memang tulisan tu memang betul yang cakap, sangat mencabar nak cari apa sebenarnya dia nak cakap kan. Tetapi cabaran itulah sebenarnya saya petik pada kata-kata Prof. Dr. Mawar Syafiee. Dia mengatakan bahawa dia memang menulis untuk orang yang cerdik, boleh memikir apa yang dia sorot, yang di sebalik kecilikan dan kecerdikan dia menyorok watak, fakta yang mesej nampak, tetapi kita kena cari sendiri di mana watak itu. Seperti dalam Permainan Kematian, kita akan jumpa watak Mek, watak Awang, kemudian watak Dayang, kemudian watak Hawa. Kemudian satu lagi, watak-watak ini kita akan mencari tahu siapa dia, di mana di alam maya dia, di mana mereka ni di alam realiti. Tetapi mesej dia sampaikan, mesej dia antara yang nak sampaikan ialah itu, yang mencari watak-watak itu sendiri, itu ialah satu kecerdikan ataupun satu kecerdikan penulis menyembunyikan watak mereka, dan penulis kena cari kat situ di mana. Tetapi yang Kak Ina nampak tadi, yang dapat mengutip mesej-mesej yang nak disampaikan oleh siapa tadi, Azmah Nordin. Contohnya seperti yang kata tentang Dayang tadi kan, bagaimana Dayang menghadapi masalah dia trauma kan, ketakutan kerana anak dia meninggal dalam keadaan dah tukar agama. Itu isu kan yang mau disampaikan oleh penulis lah. Kemudian satu lagi tentang kematian anak, bayi kan, dia telah dibuat kutipan, dapatkan dah lebih 100,000 duit tu, tetapi akhirnya meninggal juga anak dia
Kan? Jadi apa yang berlaku ialah bagaimana penulis menunjukkan watak bagi mesejnya. Maksudnya kalau kita dah dapat duit tu, akhirnya dijadikan apa, dana kan, untuk bantu orang lain pula, pesakit lain pula. Itu satu dari antara mesej-mesej yang disampaikan oleh penulis. Kemudian satu lagi watak awang tu sendiri. Watak awang tu, lagi tengok watak awang tu, dia seperti juga dalam internet dan maya ni, orang lebih bebas bebas laku di dalam maya berbanding di luar. Orang tak tahu siapa. Seperti awang tu juga, awang tu sendiri ada sebab-sebab. Pengarang sangat bijak, akhirnya kan bagi saya lah, kalau siapa baca cerpen ini, dia macam dari segi plot kan, plot dia tidak jelas, macam jungkar balik sekejap ni, mana maya, mana realiti, dia tak nyatakan. Kita memang kena cari, tetapi kita akan dapat seperti yang cakap tadi, yang terangkan, yang dapat semua mesej itu, termasuk juga dia menjaga dari segi sebab akibat. Contohnya kenapa awang berkelakuan begitu, dia bukan kaleng-kaleng orang dari segi jawatan dia. Tapi bagi dia, dengan berkahwin, dengan status sebagai berkahwin tadi, menjadi seorang suami, akan menaikkan status dia lagi sebagai orang penting dalam sebuah firma yang begitu kan. Dan selepas itu lagi, sebab akibat juga dijaga dengan jelas. Contohnya kenapa awang tu jadi psikologis. Sebab tu saya kata kajian cerpen ini dalam pendekatan psikologi sangat bagus, sangat tepat. Saya tak nampak Azman Nordin pada waktu itu sebagai seorang feminism. Kan, sebab mengkaji awang tu sendiri kan, kenapa, sebab kan peranan ibu tiri dia, bagaimana harta dia adalah isteri kepada anak, dia anak kepada isteri pertama, hal-hal yang begitu sebenarnya banyak diserongkarkan oleh Azman Nordin di dalam karya dia Permain Kematian. Memang Yan kena baca dengan bijaksana seperti yang dah buat tu lah kan. Memang tabik lah, betul kalau mencabar begitu kan, kena baca. Jadi yang keduanya pula ialah Palma. Apa tajuk Palma tadi sayang? Jurai Palma. Jurai Palma oleh Siti Zainun. Siti Zainun ni pula saya melihat keindah, dia adalah sebuah cerpen romantis. Kita panggil dia realisme romantis. Dalam bagaimana dia bermain bahasa, bunga-bunga bahasa dia. Dan kenapa saya kata kenapa rancangan Secangkir Kopi ni mendedahkan kali ini kepada cerpen-cerpen yang begini, kerana ini adalah satu contoh lagi saya nak tunjuk kepada penulis-penulis pemula. Kalau nak memulakan, kan dalam kita dah bincang yang episod sebelum ni, untuk tulisan cerpen yang baik ialah permulaan. Bagaimana kita memulakan cerpen kita. Ini adalah satu contoh-contoh yang baik, dan saya bagaimana contoh kalau nak mulakan cerpen menggunakan panorama alam. Inilah dia. Kan Jurai Palma ni bagaimana saya bacakan sedikit permulaan cerpen ni supaya penonton boleh mendengar dulu saya bacakan satu peringkat dulu. Silakan Nisa. Ya. Okey, baik, terima betul kasih. tak apa kena cakap tadi. Jurai Palma, Siti Zainun Ismail. Akhirnya dia masuk lagi ke taman itu. Bukan kali pertama, bukan untuk kali kedua. Rasanya telah beberapa kali dia ke situ. Cuma masuk dari pintu yang berbeza. Mungkin kali pertama dulu dia masuk melewati pintu pagar A. Selepas itu muncul lagi di pintu C yang kebetulan bertentang dengan jalan ke St. Kilda dengan tram nombor 41. Setelah melepaskan bangunan stesen kereta api yang melewati galeri seni, beberapa kali dia berpesan dengan konduktor tram keturunan Filipina itu. Beberapa kali konduktor itu mengingatkannya pula, jangan lupa payungmu dan hati-hati dengan angin yang boleh merobek payung atau mudah saja diterbangkan angin. Hei, anda tahu kan musim sekarang tengah gila. Kau lihat sendiri, seharusnya akhir musim bunga cuaca makin ramah. Tetapi hujan dan angin merampas seenaknya sahaja. Cantik kan? Bagaimana dia menggunakan perkataan merampas. Kan, merampas, angin, seenaknya, semuanya tu ada maksud-maksud yang nak disampaikan. Maksudnya dia menggunakan panorama tu bukan saja-saja.
ada benda yang dia nak sampaikan yang dikata bila bagaimana cuaca kalau sepatutnya musim bunga tiba-tiba bertukar, kan dirampas oleh menjadi musim angin, bagaimana angin sebenarnya kalau kita baca seterus dalam cerpen isi cerita ini lah bagaimana sebenarnya kehidupan ni sebenarnya kehidupan kita ni dirampas oleh persekitaran kita, sama ada secara semula jadi oleh individu, oleh orang-orangnya, dan lagi satu kalau kita lihat lagi sebenarnya saya dah tanda sampai macam ni kan. Ada kalau kita nak baca memang jadi 3 jam 4 jam lah. Antara frasa yang sangat menarik tau. Dia menggunakan alam saja. Nampakkan sebuah cerpennya daripada halaman pertama, halaman kedua semuanya penerama alam. Tetapi bukan saja bukan sia-sia. Dia di halaman yang saya tandakan ini ialah dia menggambarkan bagaimana rakusnya angin tadi merampas musim dingin tadi kan, dengan macam kita yang berlaku sekarang kan, begitulah juga kehidupan kita. Manusia kadang-kadang yang menyebabkan sepatut yang jadinya cantik akan jadi tak cantik disebabkan oleh kerakusan-kerakusan kita. Dan lepas tu maksudnya ini adalah satu cerpen yang menggunakan panorama sebagai permulaan cerita, dan bagaimana penggunaan cerita panorama tadi dia masuk dari bab ke bab dan kemudian diakhirkan cerpen ini juga dengan panorama juga. Kan dia dengan panorama disimpulkan juga dengan tajuk dengan palma pokok kelapa, daun palma pokok kelapa. Maksudnya sebuah cerpen yang indah bahasanya dari segi panorama tu dari awal hingga akhir ni. Kemudian satu lagi teknik yang digunakan oleh penulis penulis sastrawan negara Siti Zainun ini ialah dia menggunakan teknik babakan, dan dia modernkan lagi bagaimana dia imbas kembali seorang lelaki tua Portugis watak dalam cerita ini ialah seorang tentera yang menyerang Sultan Melaka masa Melaka jatuh dulu, dan bagaimana dia menggunakan satu teknik pause. Dia pause dan dimulakan, dia macam satu rakaman tu. Jadi kalau biasa kita guna teknik imbas sebenarnya Siti Zainun menggunakan teknik imbas kembali. Itu teknik kita dah biasa dengar. Rupa-rupanya ada satu lagi teknik secara beraninya beliau mendedahkan di sini, menunjukkan di sini cara iaitu rakaman, pause, kita jalan gitu kan. Masa tu yang pause tu kan dia buatkan macam mana zaman Kesultanan Melaka. Zaman Kesultanan Melaka tu dimasukkan sebulat-bulat masa kejatuhan Melaka, dan bagaimana lelaki berumur 70 tahun tu pada masa itu 30 tahun yang silam tu dialah ketua kepada ni, dan ditutupkan dengan cantik sangat. Itu ialah Jurai Palma dari segi teknik. Kemudian satu lagi macam yang cakap tadi ialah bagaimana kita penulis sastra tinggi ni memang macam ini. Dia tak akan terangkan kat depan ni, dia ni siapa, belajar kat mana, dia ni macam yang tulis dalam bahasa dan dalam majalah terbitan Dewan Bahasa kan. Dah bagi tahu siapa profesor ni, dia dulu belajar di mana-mana kan. Tapi untuk sastra tinggi, kalau nak hantar ke majalah Dewan Sastra, dia jadi misteri tau. Watak-watak yang jadi kita nak cari siapa Sumi, siapa lelaki tua itu, membuatkan kita nak kembara, mencari dan terus mencari sehingga selesai buku tu. Di samping mesej-mesej yang dimasukkan secara bersahaja. Antaranya kalau dalam ni dalam Jurai Palma tentang bagaimana pemodenan telah menyebabkan kita terpaksa berkorban kepada keindahan alam, budaya yang hilang, alam ini adalah antara suara hati penulis sendiri kan, yang memang kehidupan dia seorang penulis yang berasal dari Selangor, duduk di pinggir KL, dan dia melihat pembangunan itu telah memusnahkan apa yang ada sekarang. Itu beliau seorang budayawan juga selain pada sastrawan. Dan selepas itu yang ketiga, saya pergi kepada yang ketiga ialah tentang tajuk cerpen lupa. Persidangan Agung. Kan, Persidangan Agung, wanita klasik. Kekuatan dia di mana? Menggunakan ini pun saya kata saya balik lagi, tujuan kita bukan nak mengkritik, bukan nak memberi penilaian apa, bukan. Kita
bertujuan untuk membantu kepada penulis-penulis yang nak pergi kepada sastra yang lebih bagus, lebih tinggi, iaitu ke Dewan Sastra contohnya, menulislah dengan cara yang begini. Ini adalah contoh-contohnya seperti yang ditulis oleh Mawar Syafiee pula. Dia ni adik-beradik dekat muka sama. Adik saya ni, Nisa Harun ni kan. Okey, Nisa Harun, teknik yang digunakan ialah teknik apa? Babakan. Dia memisahkan antara realiti, iaitu watak peguam tadi dengan watak persidangan tadi dengan secara babakan. Ini antara tip lah yang patut kita tengok. Sebab tu bagi saya, kena dapatkan buku ni, kena beli buku ni kan. Sebab contoh-contoh, kalau tidak carilah macam ni sebagai contoh yang saya cadangkan ni. Saya nak simpulkan di sini ialah apabila seorang editor melihat sebuah karya kan, melihat sebuah karya, dia tak sama dengan pandangan seorang pembaca seperti Yan tadi. Yan dah tengok, Yan dah cantik. Dan juga dia sebenarnya tak sama dengan pandangan seorang pengkritik ataupun seorang pengkaji, seorang sarjana. Kerana seorang sarjana, mereka itu ialah seorang pengkritik yang baik. Mereka bukan menghukum karya itu tak bagus ke, kalau bagus okeylah, suka. Kalau tak bagus kan, terus tak nak menulis penulis itu. Dia bukan yang menghukum. Pengkritik yang baik sepatutnya dia menjadi penerang dan penyuluh, ataupun dia menjadi kepada penghubung antara karya dengan pembaca. Tetapi sebagai editor pula, kami ini ialah sebagai orang pertama yang melihat karya itu, potensi dia untuk meletakkan dia, layak tak dia sebuah karya sebagai sastra tinggi tadi. Contohnya, kalau saya sebagai editor, bukan saya saja, maksudnya editor akan melihat karya itu, dia tidak melihat. Saya tunjukkan ada 7 perkara yang kami lihat. Pertama, sebenarnya kami lihat dari segi tema dia. Tema, penilaian editor, tema dan persoalan yang dihidangkan seorang penulis itu. Apa sebenarnya? Kan? Jadi, yang kedua, kami akan lihat dari segi watak dan perwatakan tu beraksi. Bagaimana berjayanya pengarang tu menghidupkan watak dan merumitkan pembaca untuk mencari itu lagi mencabar, lagi baguslah. Itu yang tapi jangan sampai tak faham atau merapu lah. Tapi macam Azman Nordin tu sebenarnya kalau kita faham, dia terarah ke mana. Kita nampak. Kemudian tapi dia sangat mencabar. Dan keduanya ialah tadi kedua lah. Yang ketiga baru kami tengok struktur cerita. Struktur cerita ialah plot dia kan. Plot ni kita tak jadi tempat yang pertama. Kenapa? Kadang-kadang mereka menggunakan teknik kan. Penulis-penulis yang dah mahir ni mereka tak gunakan lagi konvensi plot. Mereka lari daripada konvensi plot tadi. Mereka pergi kepada eksperimen plot kan, yang berjungkar balik ke. Sebab tu kalau Azman Nordin tu dia tidak menggunakan plot yang berjungkar balik. Plot dia plot lazim, tetapi dia membuatkan kita keliru. Kita kena mentafsir antara dunia maya dengan dunia realiti. Dan kedua, yang keempat, seorang editor akan tengok dari segi teknik penyampaian. Teknik penyampaian tadi, macam contohlah kekuatan pada cerpen Nisa Harun ialah yang dalam Persidangan Agung ialah dialog-dialog dia. Dia tidak bermain dengan panorama alam, dia tidak latarkan serinci-rincinya benda itu, kerana tentang latar alam, tentang watak tu juga, tetapi dia pergi kepada dialog apa seorang wanita dahulu, klasik dulu, dia mahu dipersoalkan. Dan sebagai seorang peguam tu juga dia nyatakan wanita sekarang. Dan akhirnya kita dapat satu maklumat yang sangat banyak. Cerpen itu penuh dengan maklumat kan, yang buatkan kita berfikir. Ya, macam itu kan. Kemudian yang kelima ialah barulah kita lihat dari segi gaya bahasa. Kemudian yang ketujuh, tadi yang keempat, 5, 6. Dia ada 6 lah semua bukan 7 6 ialah pemilihan judul. Judul ialah yang terakhir. Kerana judul ialah kadang-kadang kita tertipu dengan judul itu. Tetapi macam ketiga-tiga penulis ni ialah judul asal mereka. Macam mana sastrawan negara Siti Zainon dengan Jurai Palma tu, dari mula cerita sampai dalam, sampai habis, sampai penjudah. Memang sangat sesuai tajuk itu. Jadi kerana rasa itulah yang hal-hal yang kita yang Kak boleh kongsikan sebagai editor pada waktu itu, dan sehinggalah Kak bersara dan sekarang siap
editor sekarang pun saudara Fadli juga bukan kaleng-kaleng orang dia seorang penulis juga dan dia seorang sarjana. Dia ambil sastra akhirnya kan. Dia punya bidang dia. Jadi saya rasa pun dia melihat, maksudnya kalau kita nak hantar ke majalah Dewan Sastera tu, kenalah tahu sedar diri. Boleh tak saya gunakan perkataan tahu diri, sedar diri. Kalau rasanya kita ni barulah macam Yan lah contoh yang cakap terang-terang lah, baru nak hantar terbit dekat majalah Dewan Bahasa, pok-pok lepas cerpen kedua hantar ke Dewan Sastera. Kan macam kena sedar diri, belajar dulu menulis dengan karya-karya lain dulu, dan ini adalah proses pembelajaran yang sangat penting kepada sesiapa yang nak ingin maju lagi. Dan Kak Ina serahkan kepada Nisa balik. Boleh? Boleh. Terima kasih Kak Ina. Rasa tak puas sebenarnya nak dengar lagi kan, nak dengar lagi komen-komen Kak Ina. Tapi kita kena bagi ruang untuk Kak Ina bernafas. Saya rasa macam dia tak tarik nafas. Jadi kan lacu je. Dia semangat tu, seronok dia tu. Dan saya rasa kagum kerana beliau masih ingat lagi cerpen-cerpen. Walaupun saya tahu dia baca semula, tetapi pengalaman menyunting itu masih ada lagi dalam diri beliau yang telah menyunting karya itu. Dan kita bersama-sama dengan kita di talian sebenarnya ada saudara Fadli Al-Akiti yang banyak berkongsi komen yang saya rasa macam nak kongsi semua, tapi tak apa. Sebenarnya nak bawa Fadli kalau boleh, tapi tak sempat pula pagi ni. Tapi banyak yang dikongsikan juga. Dan kita lihat di sini Puan Rosina menggunakan alat perbandingan yang kritikan untuk membedah dahulu sebuah cerpen sebelum menilainya, meneliti watak cerita, isu, teknik penulisan dan latar suasana, dan dapat melihat kekuatan yang mana sesuai untuk dikongsi untuk pembaca. Seperti contoh tadi dalam cerpen Azman Nordin, sudut pengolahan psikologi yang sophisticated pada awal era cyber dan menusuk jiwa wanita terhadap situasi semasa yang ditemui. Menarik ya. Kerana kita kena ingat kenapa kalau kita baca cerpen tu, kita kata alah cerpen cyber dah ketinggalan zaman, orang dah pergi maju, dah ke wireless dan sebagainya, dah 5G dah sekarang, kenapa kita nak heran dengan cerpen ni? Perlu diingatkan pada tahun 1996, ini dinamakan yang Yan sebut tadi pembacaan mencapah, iaitu syntopical reading ya. Kalau kita baca karya pada zamannya, kita kena ingat dalam zaman itu, era itu apakah yang berlaku. Ini cerpen yang terbit pada akhir 90-an. Artinya kalau ikut zaman saya ni, saya baru graduate dari first degree, ijazah pertama. Ketika itu internet masih lagi tak adalah selaju sekarang. Nak buat streaming memang tak boleh punya zaman itu. Itu ialah zaman permulaan internet, wireless dan sebagainya. Wireless pun belum ada. Telefon masih lagi adalah telefon, tetapi masih lagi belum stabil. Jadi ketika itu cerita-cerita tentang cyber, tentang internet, email, ini satu yang besar. Dan kalau nak boleh saya katakan, mungkin saya tersilap mungkin editor di luar sana ke ataupun Fadli ke, siapa yang boleh melihat ialah Azman Nordin pada ketika itu, pada zamannya boleh dikatakan tak ada ramai yang seangkatan dengan Azman Nordin. Sebab saya bukan angkatan Azman Nordin, saya lebih kemudian, saya lebih muda pada masa itu. Dan pada zaman itu belum lagi ada, boleh kita katakan, cerpen yang mengangkat tema seperti mana yang dilakukan oleh Azman Nordin dalam karyanya Permainan Kematian. Dan inilah sebenarnya satu cerpen sastra tinggi ataupun aras yang tinggi yang kita fikir sebagai satu penanda aras lah, benchmarking bila kita nak tulis. Itu dikatakan oleh Puan Rosina tadi, bukan soalnya kita lepas ni semua susah lah nak tulis cerpen sebab susah nak buat cerpen macam ni. Bukan macam tu. Tetapi sebenarnya kita setiap pengarang harus ada cita-cita yang kecil hati kan. Walaupun Kak Ina cakap macam tu. Sebenarnya cabaran bahawa saya percaya tidak lama lagi karya-karya yang juga mampu menembusi Dewan Sastera dengan syarat, maknanya bina lah dulu. Dan kami dulu saya teringat pesanan Abang Zain Kasturi. Dia selalu pesan pada kami adik-adik yang penulis ni, nak menulisnya dia tertib. Tertib apa tu Abang Zain? Maknanya janganlah meletup karya pertama terus campak ke Dewan Sastera. Boleh, tapi kalau hebat dan boleh mengekalkan kehebatan itu tidak apa. Tapi selalunya kadang-kadang kita ni is a fluke kan. Maknanya pertama kali tu berjaya. Lepas tu dah tak boleh dah. Jadi macam mana? Dan kadang-kadang terlalu bercita-cita sehingga ada yang melakukan kerja-kerja penciplakan. Ini telah berlaku dan ini tak patut, bukan begini caranya. Jadi kita bina diri kita sebagai penulis, tak apa, mulalah daripada yang bawah sekali. Katakan
di akhbar-akhbar biasa, akhbar-akhbar yang bukan akhbar perdana pun tak mengapa sekiranya menyediakan ruang. Gunakan itu sebagai latihan, kemudian teruskan lagi dan lagi. Maknanya setiap kali tu ada peningkatan. Sehinggalah pada suatu hari, dan ketika saya menghantar cerpen ini, boleh saya katakan cerpen pertama saya yang menembusi Dewan Sastera. Belum pernah lagi, tak berani sebenarnya, takut dan belum ada keyakinan. Cerpen saya yang lain dah pernah terbit di Mingguan Malaysia, pada masa tu dah ada, Dewan Siswa adalah. Tapi Dewan Budaya pun pernah, Dewan Sastera belum. Inilah pertama kali dan ditopang tu, bukan hantar begitu saja, ditopang lagi, maknanya supported kerana cerpen ini memenangi hadiah pertama untuk sayembara Esok Gapena. Ini Gapena saya buat dululah sayembara penulisan cerpen Esok Gapena. Saya dapat tempat pertama yang itulah mewajarkan ia layak masuk ke dalam Dewan Sastera. Kalau tak, saya rasa saya pun tak berani nak tiba-tiba nak menghantar ke Dewan Sastera kerana Dewan Sastera ini dilihat sebagai sebuah karya yang berprestij, Jadi mungkin ada satu soalan ni daripada Fadli, mungkin Kak Ina kena jawab dulu sebelum kita berikan mikrofon ni kepada Azian, sebab kita nak lepas ni kita nak dengar bagaimana Azian seterusnya membaca cerpen-cerpen ini. Ada soalan daripada Fadli sebentar ya. Kata Fadli, nak tahu Puan Rosina, jika antara ketiga-tiga cerpen itu manakah yang paling susah diedit? Katanya yang paling susah diedit, kata cerpen si Lisa kot. Cerpen-cerpen tersebut bukan calang-calang, setiapnya berbeza gaya, pendekatan dan tema. Mungkin masih ingat lagi pengalaman menyunting ketiga-tiga cerpen ni Kak Ina? Silakan. Mana yang paling susah diedit katanya? Okey, saya cakap dengan jujur saya harap kalau penulis mendengarnya janganlah kecil hati sebenarnya kalau Nisa ke dengar, yalah memang Nisa dengar pun kan. Okey. Yang paling susah ialah Azmanuddin. Bukan kerana cerpennya susah. Bukan saya menerima itu sebagai satu cabaran, tetapi kerana Azmanuddin tak mahu cakap lah dari segi bahasa dia tidak seperti Zahra Namawi pula. Dia tidak seperti Siti Zaidun. Jadi maksud saya, kalau saya pun ingatlah kalau Kak Azmah ni sangat baik. Kalau dia jumpa saya, dia akan selalu cakap dengan saya macam ni, Ina, terima kasih kerana edit buku saya dengan sebaik itu. Kalau buku kalau apa kan, dia memang Kak Azmah akan cakap, dia cakap begitu. Dia kata terima kasih nak edit dengan cantik sekali. Akak tahu cabaran Ina untuk mengeditnya. Tapi sebab soalan ni ditanya, saya ni seorang yang jujur, rasanya saya tak kerti nak ini. Bila Fadli tanya begitu, Kak Ina akan jawab begitulah. Maksudnya sangat mencabar, dan sebenarnya ini karya Azmanuddin lah yang banyak Kak Ina sunting. Waktu Kak Ina di bahagian bahasa dulu pun, buku-buku Azmanuddin, novel Azmanuddin banyak Kak Ina sunting. Macam tu. Jadi memang cabarannya dari segi bahasa. Sebab itu kan Fadli dan kepada editor-editor yang lain, bagi saya, jangan tolak karya itu jika didapati bahasa dia sangat teruk. Ataupun bahasa dia banyak ada ejaan salah-salah ke kan. Sebab kita kena faham, tak semua orang menguasai bahasa itu. Tetapi yang nilai pertama, sebab tu saya letak nilai pertama ialah idea, tema, pemikiran dia, persoalan apa yang nak dibawa, itu dulu. Kemudian kitalah editor bantu mereka, kerana kita akan tahu sebenarnya bukan Azmanuddin saja dari segi bahasa ni. Kalau penulis nama tu sendiri kan sebenarnya yang ada nama tu mereka dengan bahasa gaya bahasa lama, ejaan lama kan. Jadi takkanlah kerana salah ejaan, yang dekat dijauhkan, yang macam tu kita nak tolak je bulat-bulat dah teruk, bukan kerja kita. Jadi ambil tanggungjawab sebagai editor. Kalau idea tu bagus, kemudian message dia sangat menarik, isu semasa semua kan, kita jangan lepaskan begitu saja. Edit lah, kita kan editor kan. Jadi saya percaya orang macam ini mereka tidak ambil kesempatan sebenarnya untuk pandai-pandai lah kan dia editor. Tak, mereka kemampuannya sekat itu saja. Jadi kitalah yang mengindahkannya. Saya yakin kalau Kak Azmah dengar pun ini, Kak Azmah tak akan kecil hati, sebab Kak Azmah ialah orang yang selalu jumpa saya, dan kalau jumpa saya akan cakap, inilah editor saya. Terima kasih Ina. Begitulah. Baik.
Terima kasih Kak Ina. Memang terima kasih, kami semua penulis selalu jumpa Kak Ina. Terima kasih Kak Ina kerana menyunting karya kami sehingga cantik ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke belum penghujung, jangan risau, belum penghujung acara lagi. Kita masih dalam separuh jalan dan kalau boleh saya simpulkan apa yang telah disebutkan oleh penulis Ina tadi dalam membaca karya, menulis dan sebagainya, ada dua jenis estetika yang kita lihat yang boleh saya simpulkan di sini. Sebenarnya yang disebutkan tadi, yang cantik, yang teknik dan sebagainya itu dengan bahasa dan sebagainya itu dipanggil estetika bentuk. Estetika bentuk. Ada satu lagi kita panggil estetika makna. Estetika makna ni biasanya dalam pemikiran penulis memang ada estetika maknanya. Kadang-kadang bentuk dia tak berapa nak cantik dan boleh dicantikkan lagi. Jadi editor dapat membantu dari segi estetika bentuk selalunya. Estetika makna ni dibawa oleh penulis itu sendiri. Okay, kita sedang bersiaran secangkir kopi jam 10 musim yang ke-6. Siri yang pertama kami sedang membincangkan Cinta Sekerdip Embun dan 3 buah cerpen yang sedang dibincangkan dalam episod ini ialah cerpen-cerpen daripada Azman Nordin, Permainan Kematian, Jurai Palma, Siti Zainul Ismail dan Persidangan Agung Wanita Klasik Nisa Harun. Okey, seorang lagi penulis saya kena kongsi juga komen beliau ni daripada Puan Tiras Raduan. Terima kasih Puan Rosdina perkongsian ilmu, seorang editor berpengalaman. Saya pernah hantar ke DS, cerpen ke DS ketika Puan masih bertugas sebagai editor DS dengan penuh segan dan ketakutan. Maklum ketika itu baru belajar. Sebenarnya ramai penulis yang belajar, Puan Tiras Raduan, semua kita belajar. Jadi setiap orang yang karyanya terbit selalulah buat begini. Baca cerpen yang dah terbit itu, bandingkan dengan manuskrip yang kita pernah hantar. Apakah suntingan yang pernah dibuat? Takkan ada semua editor yang akan bagi tahu mana yang disunting dan sebagainya. Kita sendirilah yang lihat kembali bahagian mana yang disunting, bahagian apa yang dilihat. Dan sebenarnya ada Puan Azmah Nordin di sini, katanya Puan Nisa, Puan Azian, panjang lagi tulis di situ ya. Ada tu. Okey, baik, kita akan teruskan, jangan risau, kita belum habis lagi, kita masih lagi meneruskan perbincangan ini. Kita akan tengok, ya nak tunjuk slide dulu ke untuk yang seterusnya? Saya pun tak pasti, nak habiskan yang slide pertama tu ke macam mana? Saya habiskan sedikit lah. Sikit lah, sambung sikit ya, sebab saya rasa tentang dialog tu menarik ya, tentang dialog tadi. Mungkin boleh dikongsi ke situ. Silakan ya, teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ya ini yang terakhir ya. Proses inilah sebenarnya kita kata the ultimate matlamat aim ya. Untuk menemukan diri penulis ya. Okey, menerusi apa? Kita ada dialog, kita ada monolog dan kita juga ada naratif ya. Dan penulis, ketiga-tiga penulis ni berjayalah menggerakkan cerita, menampilkan watak-watak, membina watak-watak dengan dialog, monolog dan naratif ya. Okey, dalam Jurai Palma ya. Dalam Jurai Palma saya menemui diri Siti Zainun apabila dia menulis ya dengan dialog ni. Saya tidak melukis, hanya melakar dengan tinta ya. Jadi sebagai walaupun kita mungkin kita macam mana saya nak cakap ya. Okey, apabila kita membayangkan Prof Siti Zainun ni, Bonda Siti Zainun, memang kita tahu dia ni pelukis ya. Dan sebagai pelukis, kalau saya jumpa seorang yang pandai melukis, saya mesti akan jatuh kagum. Sebab itu adalah satu kemahiran yang saya tidak boleh kuasai ya. Dan apabila kita kagum dengan seseorang itu, kita akan memandang dia dengan begitu tinggi ya. Tetapi apabila saya membaca Jurai Palma ya, bagaimana saya menemukan diri Sumi yang sangat rendah diri ya apabila pakcik tua Portugis tu menegurnya, wah kamu pandai melukis, dan dia terus ya dengan respons dia, saya tidak melukis, hanya melakar dengan tinta ya. Dan kita tahu Siti Zainun dia amat mahir ya dengan sketsa, dengan lukisan-lukisan dia yang begitu unik ya. Dan saya rasa inilah sastra ya pada saya. Sastra itu kemanusiaan, sastra itu pada akhirnya sastra itu membijakkan kita. Bagaimana dia membijakkan kita dengan kesan dialog yang diutarakan, dan kita dengan sendirinya kita akan berrefleksi pada diri. Oh, sebenarnya kalau kita pandai sekalipun ya, kita tidak perlu pun membangga diri ya. Jadi saya jumpa diri Siti Zainul lah dalam watak Sumi tu. Okey. Kemudian dalam Permainan Kematian, sebab dia mencabar, jadi saya
ada banyak sisi, ada banyak sisi dalam okey kalau Puan Azmah Nordin tengah menonton, ada banyak sisi dalam Mac yang sedang saya rasa yang saya ambil perkataan muhasabah sambil-sambil dia main game tu, dia bermuhasabah diri, dia bermonolog ada banyak sisi yang pada saya fikir Mac adalah seorang pustakawan seorang pustakawan dalam perpustakaan negeri. Saya sangat suka bagaimana dia menonjolkan kepraktikalannya. Sebab tu saya kata Mac ni seorang yang pragmatis apabila dia menyebut tidak sesuka mana pun menangani internet diibaratkan internet macam sebuah buku tebal, dan dia berikan, kalau ada masa cuba saya letakkan juga rujukan dia, muka surat 49 para 1, sebuah buku tebal yang dibahagikan dengan judul-judul. Jadi kita lihatlah judul tu, bagaimana dia memudah cara dan ini adalah satu elemen kebijakan yang keintelektualan yang ada dalam sastra. Okey. Saya juga jumpa sisi Mac yang feminis. Yang ni juga ayat-ayat monolog yang saya rasa perlu macam untuk saya penulis pemula sukar tapi untuk mungkin penulis yang berpengalaman mudah saja dia ungkapkan. Barangkali satu saat seorang harus membatasi sejauh mana dia boleh menunduk dan ada beza. Dia kata ada beza takluk dengan takut. Yang itu saya rasa banyak ada bunyi feminis. Feminis ni bukanlah feminis yang kita menegakkan hak-hak seorang wanita yang kita harus mari kita ni tak sokong lelaki, bukan ia menunjukkan betapa pada masa itu dan mungkin pada masa sekarang bagaimana wanita selalu dinafikan. Ada banyak penafian-penafian yang menyebabkan wanita itu mundur kita seharusnya bangkit. Itu adalah pemikiran atau wacana yang disematkanlah dalam dialog tu lagi satu saya nampak melankolia sebab kita nampak Mac sebenarnya berdepan dengan ujian kematian kematian seorang bayi yang menghadapi penyakit hati Bagaimana kenapa saya kata melankolia? Melankolia adalah penyakit kesedihan yang berpanjangan Apabila kita meneliti cerpen ni, dia kata sudah 6 bulan dia masih lagi merawat kesedihannya. Ya betul, kita tak nafikan sebagai manusia biasa, kita apabila orang yang tersayang, anak kan meninggal, pasti kita akan rasa sedih, tetapi ia terlalu lama berlanjutan sampai yang saya ambil contoh ni, kenapa harus berakhir begitu? Kenapa? Dia sangat terkilan Ada sesuatu yang menyebabkan dia amat sebal, amat kesal yang masih lagi mungkin belum berakhir Pada saya itu adalah satu sisi juga kita lihat. Saya tak tahu mungkinkah itu sisi penulis atau tidak, tapi kita dapat rasalah benda tu Dan juga yang ni paling saya rasa di hujungnya Mac adalah seorang yang optimis Apabila dia bermuhasabah diri, maksudnya kita koreksi diri, kita fikir kelemahan. Dia juga melahirkan ketidakpuasan hatinya dengan Awang Bagaimana Awang ada banyak pertentangan antara dia dengan Awang biasa suami isteri pasti ada konflik, tetapi dia optimis ada dalam satu paragraf perenggan di mana dia harus menukar watak cyber wedding, cyber erotika tu semua tu. Maksudnya dia ada semangat untuk keluar dari kemulut itu. Yang itu saya rasa mungkin sisi penulis lah. Dan juga kesannya kepada kita lah pembaca. Dan persidangan agung wanita klasik, inilah Nisa. Saya rasa sebab mungkin masa tu dia baru saja lepas graduate mungkin, dan di sinilah kita nampak namun realitinya peguam juga perlu hidup jerih dan payah yang dilalui semasa menghabiskan tuntutan masa 8 semester dan bla 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 tu. Memang kita nampaklah suara seorang peguam tak ramai peguam yang boleh menulis. Saya rasa malah mungkin yang paling menonjol sekarang adalah Puan Nisa, dan itulah suara dia. Bahawa apabila kita masyarakat akan menganggap kenapa bayaran peguam ni mahal sangat, tapi itulah yang harus dibayar untuk kita yalah jika ada sesuatu yang berkaitan dengan perundangan, itulah kos yang harus dibayar. Okey, itu saja kot.
Okey, itu dulu ya. Itu dulu, nanti ada slide lagi ni, sebentar lagi kita sambung lagi. Slide lagi. Tapi tak apa-apa, kita ada Respon? beberapa respon juga, kita tengok respon. Dan kalau yang masih tengah seronok-seronok tengok tu, dah share ke belum siaran ni? Kawan-kawan yang tertinggal tu macam mana lah pula, tolong share. kongsikan di Facebook masing-masing. Kita terlupa tekan butang share tu sebab kita tengah seronok sebenarnya mendengar perbincangan Azian, perbincangan Puan Rozinah ni. Saya moderate je, tak boleh cakap banyak sebab karya kita dibincangkan. Nanti orang cakap apa pula kan. Jadi tetapi yang seronoknya ialah dapat mendengar kembali. Saya juga kalau saya merekomen kepada cerpen saya sendiri ni, bagaimana saya melihat Nisa Harun pada tahun 96 berbanding dengan Nisa Harun yang melihatnya pada tahun 2022. Saya pun kadang-kadang cringing jugalah baca cerpen sendiri kan. Itu ada zaman permulaan menulis ya. Jadi mungkin ada beberapa komen, tak, kita tengok dulu ada komen. Sudah share sejak kemarin kata Puan Azmah Hashim. Dia kemarin tu kadang-kadang orang lupa sebab kita semalam pun lupa kan. Jadi mengapa tidak kita kongsi lagi sekali. Kata Puan Tiras juga, tambahnya Jurai Palma dalam kumpulan cerpen Rindu Pala Muda terbitan DBP juga ada ni dalam siri kumpulan cerpen abad ke-20. Ya, Jurai Palma ini antara cerpen yang muncul dalam beberapa antologi. Banyak antologi yang diterbitkan semula. Inilah sebenarnya penerbitan semula sesebuah cerpen yang pernah terbit dalam majalah dan dibukukan semula ialah satu pengukuhan bahawa cerpen ini berkualiti dan tidak dinafikan. Dia akan muncul dalam banyak antologi, tak ada masalah. Jadi apabila diterbitkan semula, ia penting sebenarnya cerpen yang sudah terbit dalam majalah dihimpunkan dan ditandakan. Jangan hilangkan pula kredit pertama dia terbit kat mana tu. Itu ialah sejarah penulisan. Sejarah kesusastraan selalu nak dipadamkan oleh setengah editor, dibuang bahagian yang itu. Oh tak payahlah tunjuk dia pernah terbit kat majalah. Tak, bila dibuang kredit pada hujung tu, ia menunjukkan ia cerpen baru. Jadi itu makna yang dibaca oleh, kalau orang yang tahu membaca, ada maknanya di situ ya. Jadi mungkin seperti kata Puan Tiras juga, sejak saya sendiri, kita dah baca cerpen tu lama dah. Kita mungkin dah lupa dah apakah cerpen itu ya. Tetapi perasaan yang ditinggalkan, kesan-kesan itulah sebenarnya yang akan kekal sampai bila-bila. Sebab tu kita selalu kata, kita akan selalu ingat, masih aku terasa gitu katanya ya. Betul. Sebab sebenarnya perasaan inilah yang akan kekal selama-lamanya. Kenapa kita beri orang hadiah? Hadiah itu tidak akan kita ingat pun, kadang-kadang 20 tahun kemudian tak ingat lagi hadiah apa yang diberi. Tapi perasaan yang kita dapat ketika menerima hadiah itu akan kekal sampai bila-bila, kan kita ingat benda itu kan. Sama lah dengan penulis, apabila dia berikan yang diberikan itu, kadang-kadang penulis dah lupa dah apa dia tulis, dah lama dah kan. Tapi kesan yang ditinggalkan oleh penulis kepada pembaca, itu yang dibawa seterusnya. Okey, kita sampai kepada segmen yang ketiga untuk ulasan cerpen ini. Mungkin dari aspek tiga-tiga cerpen ini sudah pun disentuh secara tuntas sebenarnya ya oleh Azian dan juga Puan Roznina. Mungkin ada slide yang berikut, kita tengok dulu slide apa benda dalam slide ni kan. Mungkin boleh nak mungkin unsur-unsur sepunya. Mungkin ini sikit ya. Sebelum kita berikan mula pada Kak Ina selepas ini, mungkin Azian kongsikan dulu, habiskan dulu lah slide ni ya. Habiskan slide. Unsur sepunya ketiga-tiga cerpen ini penting. Kenapa kita pilih cerpen-cerpen ini dan mungkin ada maksud yang tertentu. Silakan. Okey, yang saya dapati ya sepanjang saya menekuni cerpen-cerpen ini, ada empat unsur sepunya. Yang pertama, dia bukanlah, mungkin kebetulan ya ataupun mungkin tak sengaja ya, ketiga-tiga jantina pengarang ialah wanita ya. Okey. Dan yang keduanya, tahun cerpen tersedia adalah sebelum 20 ya, sebelum tahun 2000 ya, sebelum abad ke-21 lah. Jadi kita lihatlah apakah kita kata era yang berlaku, fenomena yang berlaku ya, yang berlaku pada zaman sebelum 2000. Yang ketiga yang saya nampak sangat pronouns ya, sangat-sangat menonjol di sini adalah ketiga-tiganya memanfaatkan dua latar masa ataupun dua ruang yang berbeza ya, seperti Jurai Palma dengan teknik yang Kak Ina komen tadi ya, bagaimana dia membuat satu teknik yang berani ya. Dia macam Peter rakaman, dia terus tulis pause. Saya pun kejap lagi ya. Saya pun baru perasan, maksudnya boleh ya kita letak pause kat situ. Editor mengizinkan ya, dengan pelatakan istilah pause ataupun perkataan pause di situ ya. Dan bagaimana dia mengimbau zaman Kesultanan Melaka ya. Jurai Palma ni itulah saya kata nostalgia ya. Dia
Sumi begitu sebab mengenangkan kejatuhan Melaka pada masa tu, dan kebetulan pakcik ni Portugis ya, dia rasa geram dengan pakcik Portugis ni. Tiba-tiba dia mengimbas kembali ya. Okey. Permainan kematian juga dua, saya kata bukan masa tetapi ruang lah. Satu ruang reality dan satu lagi ruang cyber ya. Di mana kita nampak bagaimana Puan Azmah sangat pandai. Saya rasa dia begitu mahir ya menceritakan bagaimana permainan dalam virtual reality, permainan virtual, permainan dalam cyber tu lah, alam bagaimana Hawa ni boleh melompat dari satu tempat ke satu tempat, melepasi cabaran demi cabaran, sampai macam saya rasa macam masuk dalam permainan game tu. Dan yang keempat, ketiga-tiga mereka merakam zaman yang ni memang saya nampak dengan isu-isu yang ditonjolkan dengan persekitaran, mengambil kira ya fenomena alam, pemodenan, bagaimana ya permainan kematian sebenarnya dia merungkai sebenarnya kesan internet ya, bagaimana dengan internet maruah seseorang boleh tercalar, terpadam dengan sekelip mata ya. Ini diletakkan ya, ditampilkan dengan watak dayang itu sendiri ya, bagaimana tohmahan demi tohmahan ya, netizen ya, pada masa itu tidak wujud ya netizen ya, tetapi Azmah Nordin membayangkan ya benda itu memang dia terjadi. Jadi bila ya Kak Nisa tadi ada cakap ya, apalah cerita ni pasal cyber, orang dah 5G, tidak ya. Azmah Nordin telah dahulu ya mengatakan tentang internet, bagaimana internet jika tidak dikawal boleh merosakkan ya. Saya rasa itu satu, kita kata apa, pemikiran ke depan ya. Message. Okey, saya setuju Kak Nisa. Okay. Ada slide lagi satu ni, nak teruskan ke macam mana? Slide lagi satu, kekuatan ya. Saya rasa mungkin saya dah, ini adalah konklusi. Habiskan dulu. Okey, ini adalah konklusi saya lah. Kekuatan ketiga-tiganya saya pandang, walaupun ya ditulis oleh wanita ya, tetapi kita kena lihat juga latar belakang ketiga-tiganya. Tetapi yang penting adalah kekuatan dan kesannya kepada kita lah, macam Kak Tiras Raduan katakan. Jadi Jurai Palma memang dia saya sangat suka sebab dia bila baca tu kita seolah-olah pergi ke satu tempat yang indah ya, pelukisan alam dengan makna dan falsafah tersirat, dan dia juga menghargai sejarah ya. Supaya kita sedar asal usul dan akar ya, magic words tadi ya, akar kita. Permainan kematian bila baca kita tak boleh, dia tak ada macam kita dalam filem comic relief ya. Kena terus je baca, dia stres. Pembacaan yang agak mengetatkan, macam apa ni. Tetapi dia tidak pula lah menghalang kita untuk baca ya. Tapi kalau saya lah jujurnya, kalau saya tidak ditugaskan untuk membaca permainan kematian, saya sekali lalu je saya mesti tolak ke tepi dulu. Tapi disebabkan oleh tugasan memang. Tapi saya rasa inilah cabaran seorang penulis. Penulis kena luaskan horizon. Jangan baca apa yang anda suka saja. Jadi gambaran permainan maya yang berkesan yang saya sebut tadi, ya Allah, macam betul-betul main game lah. Walaupun saya bukanlah fanatik pemain game, tapi memang dapat bayangkan Hawa dengan berpakaian tradisi warna putih jadi warna kelabu pula, pergi masuk ni lembah ni kan. Dan yang saya kata kawalan kendiri ya, internet itu jika kita mabuk terlalu taksub dengan internet boleh membahayakan diri. Jadi kita gantungkanlah kecintaan kita yang tertinggi pada Allah. Dan Persidangan Agung saya suka sangat dialog dia, dan saya pun dapat menemui lah Nisa yang berhujah-hujahnya, hujah sini hujah sana kan. Walaupun isunya hanyalah Masyiah yang Allah dia rasa keresahan dia rasa beban nak sama ada nak membela si Atikah ke ni, tidak. Ya ke tidak. Tetapi dia seolah-olah memperlahankan emosi, memperlahankan proses tu dengan kewujudan watak-watak wanita klasik Melayu ni. Dan saya sangat sukalah dia kata Atikah ni ada kenihilan yang harus diisi oleh wanita-wanita seperti kalian semua kan. Memang masa tu
wanita dilihat sebagai wanita yang hanya mengejar kebendaan ya. Ada ya disebut mengejar ilusi ya. Jadi kita terkesan mungkin terrefleks balik dan menyusul leluhur ya, baru kita tahu ada Dang Anom, ada Wan Anom ya. Yang saya perlu baca balik lah. Saya tak tahu siapa ni, apa beza Dang Anom dengan Wan Anom ya. Rupa-rupanya ada beza ya. Dan akhirnya wanita itu seperti tagline secanggih kompi, perlulah jadi terampil dan bestari. Ya, terampil, cekap ya, cekap membuat kerja, pandai mencari solusi dan bestari, tinggi akal budinya. Okey, itu saja insya-Allah. Okey, saya pun tak sangka sebenarnya terampil dan bestari itu dah wujud 25 tahun dahulu ya, rupanya Azian yang menemuinya kembali di sini. Alhamdulillah. Mungkin kadang-kadang benda itu berada dalam diri kita, kita tak sedar. Ia memang sudah ada dalam diri dan dia lahir secara semula jadi di situ. Mungkin saya kongsikan sedikit, satu lagi komen daripada Puan Azmanuddin yang kebetulan bukan senang ya, ada pengarangnya yang boleh kita dengar sekali. Bonda Siti Zainul saya jumpa semalam tapi tak sempat nak bagi tahu dia yang kami bersiaran pagi ni, mungkin dia bertugas ke dan sebagainya. Ini kata Puan Azmanuddin, bagi setiap penulis, terutamanya penulis muda, harus berani kerana setelah karya dihasilkan dengan seluruh jiwa dan raga, maka jangan rasa rendah diri atau tak sedar diri. Itu dia pesan tu, ada bracket tu, untuk hantar karya kepada majalah-majalah Dewan Bahasa. Mesti berani. Kalau tak cukup baik, editor akan beritahu kita di mana perlu baiki, kita baiki. Anggap saja editor sebagai mentor kepada penulis. Ini pesanan yang penting saya fikir untuk maknanya jangan rasa rendah diri atau tak sedar diri. Itu dipesan dua-dua tu. Kena tahulah ke mana kedudukan kita. Maknanya tahu tempat, tahu kedudukan kita. Bukan maknanya saya sentiasa menghormati editor saya kat mana sekalipun saya rasa saya sebagai penulis akan melihat pokok, tetapi editor selalu boleh melihat hutannya. Jangan suruh saya cari hutan, saya tak nampak hutan, saya nampak pokok. Sebab kita melihat secara mikro penulis, dan editor akan melihat daripada sudut pandang yang lebih besar secara makro. Ini kelebihan yang adalah kalau ada penulis yang boleh melakukan kedua-duanya. Jarang, kerana biasanya penulis akan lihat secara mikro sebab kita masuk ke dalam dunia itu lebih dalam, dan tugas pembaca, tugas editor khususnya yang pertama sekali sebelum melepaskan pada pembaca ialah untuk melihat secara yang lebih besar. Mungkin Kak Ina ada pesan-pesan yang sebelum kita rangkumkan semuanya, yang dah tunjuk bagaimana dia membaca. Saya membacanya pada 25 tahun dulu kan, cerpen-cerpen ni memang rasa macam canggih lah, rasa cerpen-cerpen Azmanuddin, cerpen-cerpen Dr. Siti tu saya rasa wah, saya memang tak boleh buat macam tu, saya boleh buat macam tu je lah. Tapi berbeza sebenarnya pengalaman ya. Jadi mungkin Kak Ina boleh kongsikan sebagai rangkuman kepada ketiga-tiga cerpen yang telah kita bincangkan oleh Azian tadi. Silakan Kak Ina, ataupun nak respons kepada sebarang komen yang telah disebutkan tadi pun boleh juga. Silakan. Sebenarnya ucapkan salam kasih sayang kepada Kak Azmah Nordin kerana sama-sama dengar kan. Inilah pengakuan jujur Rina kan sebagai bekas editor dululah. Okey, lepas tu yang keduanya ialah tadi kan respon daripada Puan Azmah Nordin kita, dia kan sebagai penulis yang dah dapat Sirat Award pun dia boleh bagi mesej yang begitu. Kan, maksudnya pesan-pesanan kepada penulis baru supaya jangan takut, dan itulah dengan editor kan, kerana editor insya-Allah niat dia memang untuk niat baik. Seperti yang saya rasa kenang-kenangan manis saya lah apabila dah bersara ni kan. Bahkan waktu menjadi editor tu sendiri, bila hadiah sastra perdana tu saya tunggu je. Saya akan tengok berapa senarai cerpen yang saya dah terbitkan tu menang dalam hadiah sastra perdana. Itulah kepuasan saya sebagai editor kan. Okey. Lepas tu pada pendapat saya lah, tak adil kalau saya tak bagi sekalung tahniah puji-pujian lah kepada yang bukan nak bodek Yan, kerana awak ialah pembaca yang cerdik. Kerana pandai akhirnya mencongkel di mana beradanya sebijak mana pun seorang pengarang tadi, licik macam mana mereka menyembunyikan watak-watak mereka dan juga diri mereka tu, Yan menemuinya juga. Kan, kerana okey, sebenarnya dalam penulisan ni sebenarnya ada 4 perkara yang mempengaruhi seorang penulis. Pertama ialah apabila dia menulis tu ialah dia tak akan dapat sembunyikan ialah tentang berdasarkan latar belakang akademik penulis itu sendiri.
bidang apa dia menuliskan. Dia akan ada masuklah, mirip-mirip akan masuk. Macam Nisa undang-undang masuk kan sebagai peguam kan. Okey, kecenderungan peribadi novelis tadi. Contohnya kan, yang menemui siapa tadi yang jumpa satu-satu dalam permainan kematian itu, iaitu bayi yang watak yang bayinya meninggal tu, sebenarnya itulah watak penulis, itulah Azmah Nordin kan, yang pada satu ketika dia kehilangan anak dan dia memang sangat trauma dengan kehilangan itu, dan banyak karya itu dilahirkan dalam bentuk terapi dia sebagai terapi dirinya melalui penulisan-penulisan tadi berkenaan dengan kehilangan bayi tadi ya. Kemudian perkara yang ketiga mempengaruhi penulis itu ialah penguasaan bahan terhadap bahan. Macam saya kata tadi, kalau Siti Zainun kerana dia seorang pelukis juga kan, dan dia seorang budayawan, maka sebab tu dia melukiskan cerpen dia. Dan dia jangan lupa dia seorang penyair. Apabila dia seorang penyair, pilihan kata-kata tu saya kalau baca karya Siti Zainun, memang saya akan satu-satu. Saya nak cuba, sebab setiap perkataan tu ada makna, ada yang tersirat. Mahal sangat. Jadi bagi penulis-penulis yang ingin memantapkan lagi karya dia, karya beginilah yang patut dibaca. Kemudian tadi kalau yang Azmah Nordin punya permainan kematian tadi, itu ialah dari segi teknik, lagi segi dia bagaimana dia nak menyampaikan. Sebab tu saya melihat lagi sudut lain kan, psikologi. Saya tak melihat dia sebagai feminisme pada waktu, sebab itu ialah cerpen awal yang saya temui ketika saya jadi editor Dewan Sasah. Dan keempat ialah penerimaan audiens itu sendiri terhadap karya mereka. Contohnya Azmah Nordin, kalaulah dia tulis cerita yang menjatuhkan kaum wanita, kemudian dia naikkan pula kaum lelaki, saya ingatkan pengsan dia punya pengikut-pengikut dia. Kalau Azmah Nordin, itulah identiti dia. Ya, itu memang telah dipengaruhi, empat perkara ni mempengaruhi penulis. Macam contoh macam Nisa Harun ni, yang penting dalam cerpen yang dia nak ceritakan tu ialah tentang permasalahan seorang peguam juga, dan sebenarnya masalah wanita itu sendiri. Wanita yang tak berani keluar daripada permasalahan mereka. Mereka akan jadi lemah apabila dalam keadaan-keadaan kan, menyebabkan peguam pun ada masalah kan. Sebenarnya tunggak cerita itu, cerpen itu ialah tentang wanita seharusnya mempunyai pendirian yang teguh, berani untuk buat satu keputusan, jangan berdolak sekejap kata ni kan, akhirnya tarik balik hukuman tu kan, menyebabkan keadilan tu memang tak akan dapat diadili sampai bila-bila. Dan bagi Kak Ina lah, Kak Ina simpulkan begini, saya bercakap sebagai editor, saya selalu anggap saya editor ialah petani, seumpama petani yang kerjanya saya memang suka berkebun tu kan, saya tanam terung. Banyak hasil gemuk-gemuk kan. Okey. Seperti petani tu, dia hanya kan kita tanam ada rumput-rumput kan. Jadi editor tu ibarat petani. Dia hanya mencabut rumputnya sahaja. Jangan sampai rosakkan pokoknya. Jadi seorang editor yang bagus, tolong hormati penulis, tolong hormati karya penulis. Jangan satu yang berharga itu akhirnya terkeluar begitu saja tanpa terbit. Kan? Lihat betul-betul. Itu saja. Jadi memang kita ialah petani. Anggaplah kita petani, bukan orang apa-apa pun. Petani yang mencabut rumput sahaja, tapi jangan cabut pokoknya. Sekian saja. Selamat tanam terung. Bagus betul lah Kak Ina punya tagline kali ni kan, pergi menanam terung lah. Lepas ni kan, okey jangan lupa ya pergi menanam. Baik, itu antara komen daripada penerus Nina. Terima kasih Kak Ina, memang kita seronok sebenarnya, tak puas. Kita ada bolehlah kita bagi sedikit masa kecederaan lah ya, sebab perbincangan ni sedang rancak, sedang menarik, dan mungkin sedikit komentar daripada Azian juga kita dengar dulu.
sebagai pembaca yang pertama kali. Ni rasa teruja ke takut nak hantar ke Dewan Sastra ni kan? Selepas ni Fadli dah menunggu tu, macam mana boleh? Selama ni hantar artikel je, takkan sampai sudah nak hantar artikel kan? Kita nak juga maju. Jadi mungkin macam mana pandangan Yan lah sebagai, boleh kita katakan, wakil kepada penulis-penulis baru yang sebenarnya siapa saja yang tidak bercita-cita untuk cerpennya tersiar dalam Dewan Sastra kan? Mungkin Yan ada kata-kata untuk pesanan kepada pendengar di luar sana. Okey, terima kasih Kak Nisa, Kak Ina. Okey, dan kepada semualah yang menonton ya, ramai pula ya yang menonton, alhamdulillah, termasuk saya ucapkan selamat, salam perkenalan kepada Puan Azman Nordin ya. Tak sangka pula ya di dalam platform ni kita bertemu. InsyaAllah kalau dapat bertemu secara betul, secara fizikal ya, saya sangat menunggu ya masa tu. InsyaAllah. Okey, saya begini ya, saya rasa cita-cita tu memang ada, cumanya buat masa ini yang saya mampu adalah menulis, memperkenalkan diri saya dululah di ranah, kita kata di ranah platform Dewan Sastra. Itulah yang saya buat sebenarnya, mengirim berita, artikel ya. Tunggu saya hantar artikel panjang sikit lah dulu kepada Fadli. Barulah itu cara saya membina keyakinan, dan saya rasa juga saya membina nama lah di Dewan Sastra ya. InsyaAllah lah dengan sokongan semua. Saya rasa kita seperti kata Kak Tiras kan, dan juga pesanan daripada Puan Azmah ya, kena berani, jangan rendah diri tapi sedar diri ya. InsyaAllah lah keyakinan itu dibina perlahan-lahan. Saya ada lagi beberapa cerpen yang saya dah projekkan untuk ke Dewan Tamadun Islam dan Dewan Siswa. Saya nak tangani itu dulu. Dan dalam masa yang sama saya membina nama dia dalam platform Dewan Sastra dalam talian saja, online je. Yang bercetak insyaAllah coming soon insyaAllah. Terima kasih. Okey, baik. Itu yang pentingnya sebenarnya, penulis bukan sekadar kita hanya berlegar bermain di tempat yang kita selesa. Kita harus mencabar diri. Memang rasa takut, memang rasa gusar untuk menembusi itu sentiasa ada. Tak adanya yang overconfident. Macam saya sendiri pun setelah lebih 30 tahun menulis pun saya tak ada, alah hantar ni sure keluar. Tak ada. Tak berani sebab itu bukan kedudukan kita lagi. Setelah kita hantar cerpen tersebut, dia sebenarnya di luar kawalan kita, terpulanglah kepada pembaca, khususnya editor sebagai orang pertama yang membacanya sebelum dilepaskan di luar sana. Jadi apabila kita kongsikan di sini, insyaAllah dalam siaran yang akan datang kita akan petik lagi, kita akan maklumkan lebih awal lah cerpen mana yang dipilih. Sementara itu mungkin boleh dapatkan Cinta Sekerdip Embun ini untuk dibaca. Mungkin carilah, katanya dekat Shopee ada, saya terbaca kat komen tadi dekat Shopee ada. Mungkin boleh cuba cari Cinta Sekerdip Embun ini. Maknanya bukan ini saja, ini kita perkenalkan dahulu untuk tujuan perbincangan. Kita ada satu orang kata kalau nak belajar pun biar ada kitab. Ni kitab ni, ada satu kitab yang kita belajar. Kita di sini untuk kita tengok dalamnya. InsyaAllah pada siaran yang akan datang kita akan kongsikan lagi cerpen-cerpen yang lain pula. Jadi yang pentingnya membaca. Yang pentingnya membaca, sebab kalau apakah penulis kalau dia tidak membaca? Siapakah penulis kalau dia tidak membaca? Kerana dia hanya nulis karya dia saja, mana boleh, dia kena baca juga karya-karya orang lain. Seperti yang saya pernah sebut, ini dianggap sebagai literature review ataupun kajian lepas apa yang orang dahulu dah tulis. Dan ini setakat 90-an ya. Sebenarnya kita perlu membaca karya-karya terdahulu, baca cerpen-cerpen Abdul Rahim Kajai misalnya, Samad Ismail, cerpen-cerpen Samad Said sebelum ini. Dah baca cerpen Longkang Samad Said pernah? Cuba tengok cerpen Longkang tu, tengok boleh makan tak lepas tu. Tengok dia macam mana dia menceritakan dengan betul realiti ya, persekitaran. Ini ialah kekuatan pengarang mengikut eranya. Jangan kita kata alah ni pengarang lama, ni style lama, tak best. Sekarang saya penulis baru. Jangan sekali-kali mendabir dada. Saya sentiasa percaya kehebatan kalaulah ada pada hari ini kerana kita berdiri di atas kehebatan orang lain. Jadi kita tumpang kehebatan itu untuk kita sama-sama, natijahnya ialah mengembangkan kesusastraan kita itu kita panggil ruang yang lebih luas. Kalau kita nak pergi mengantarabangsakan karya itu pun, kita perlu kuatkan di peringkat lokalnya terlebih dahulu. Maknanya ketempatannya tu mesti kita kuatkan terlebih dahulu ya. Jadi akhirnya kalau boleh saya simpulkan di sini ialah kita bercita-cita untuk hantar karya ini khususnya ke Dewan Sastra, tapi bukanlah ini satu-satunya cara untuk kita menulis cerpen. Maknanya ikutlah seperti kita pesan sebelum ini,
Kalau nak hantar ke Dewan Bahasa misalnya begini, nak hantar ke Dewan Tamadun Islam begini, Dewan Siswa begini, Tuan Cipta begini, berbeza ya. Jadi kalau nak hantar untuk Dewan Sastra tentulah ada kekuatan yang dicari oleh editornya. Jangan ingat, oh dulu Kak Ina, sekarang Fadli lain kot. Tak, sama. Kita menggunakan kayu ukur yang sama untuk melihat karya yang terbaik, sastra tinggi, kerana ini ialah satu majalah yang berprestij, yang boleh saya katakan, saya berani katakan ini sehebat New Yorker ya. Dewan Sastra kita sehebat New Yorker, terhebat seperti The Atlantic. Kalau dalam bidang ekonomi itu kita baca The Economist kan. Ini kita di dalam Malaysia, sastra Melayu kita melihatnya Dewan Sastra ini penanda aras. Jadi kenapa dimenangkan beberapa cerpen dalam Dewan Sastra itu kerana penapisan untuk sampai dan diterbitkan oleh editor itu sebenarnya banyak rintangan. Jadi kalau berjaya tembus itu satu kekuatan, ada nikmat yang perlu disyukuri di situ, dan selepas itu mudah sebenarnya dinilai oleh hakim kerana ada satu kayu ukur yang sebenarnya agak kuat untuk kita menunjukkan bahawa ini ialah karya yang baik, baru dilepaskan ke Dewan Sastra. Bukan semudahnya sebenarnya, boleh saya katakan cerpen-cerpen boleh tersiar dalam Dewan Sastra, dan dia bukan mustahil. Dia boleh. Jadi kita gunakanlah ini sebagai, pada saya apa yang kami tunjukkan ialah contoh biar yang terbaik. Kalau contoh biar yang terbaik supaya kita sekurang-kurangnya ada jalan ke arah itu untuk kita terus memperbaiki. Saya percaya karya kita selepas ini sudah ada satu cerpen, kita perlukan 10 cerpen lagi dan seterusnya, kembang lagi dan sebagainya. Jadi saya fikir untuk itu sampai di sini dahululah pertemuan kita yang diizinkan Tuhan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor. Selepas ini saya cuba kot nak tunjukkan sebab dia cantik, saya akan cuba kongsikan ya. Ada tasik di sebelah saya ni, rasa macam tak sabar, sekejap saya cuba alihkan kamera ya. Jadi sebelum itu kita tutup dahulu. Terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi, yang sudi memberi komen. Terima kasih Puan Azmanuddin dan mungkin Bonda Siti Zainal sekiranya menonton selepas ini. Terima kasih kerana menontonnya. Yang menonton selepas ini, maknanya selepas siaran langsung ini, yang menonton rakamannya, terima kasih banyak-banyak. Kami cuma berikan ini sahaja, kami bukanlah yang terbaik, tapi kami cuba berikan yang terbaik yang kami ada dengan pengetahuan kritikan yang sangat minimum, yang tidak ada pun boleh katakan. Cuma ingin berkongsi pengalaman sebagai pembaca untuk kita luaskan lagi horizon pembacaan kita supaya kita sama-sama dapat mempertingkat karya-karya dalam ranah kesusastraan Melayu. Terima kasih Puan Ruzina Abdul Aziz, terima kasih Puan Azian, terima kasih semua. Mohon maaf atas segala kekurangan di pihak saya. Banyak tadi line internet pun tak berapa okey pada permulaan, tapi alhamdulillah Library Shah Alam memang bagus. Jadi Library Shah Alam datang, silakan ke Perpustakaan Awam Negeri Selangor ini di Shah Alam di section 13 Glamoury di dekat Club Golf. Nanti saya akan kongsikan image sedikit lah. Jadi sebelum itu saya tutup dulu majlis ini dengan membacakan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Jadi sekian dulu, saya tak akan end broadcast, saya akan tunjukkan siapa nak stay dulu, siapa yang tak dapat, tak mengapa, saya nak tunjukkan sedikit daripada point of view saya. Saya akan tunjukkan kita punya ini, okey saya tunjukkan dulu. Bentar ya, ini ialah ini ruang perpustakaan saya, ini rumah ngaji sebenarnya, PPAS. Jadi kita nak pusing kamera ini. Di sini ialah ni bahagian pembacaan. Di luar sana tu tak nampak je, tak apa. Okey. Ni dia. Itu dia tasiknya. Sekejap. Tak sharp pula. Kenapa dia tak nak sharp kamera ni tak nak pandai sharp. Okey. Sebenarnya ada tasik di situ. Kenapa dia tak nak sharp? Saya pun tak pandai. Tapi boleh gunakan imajinasi anda. Di luar sana nampak barangkali Masjid Shah Alam tu. Nampak Masjid Shah Alam? Nampak ini. Ya, itu dia. Ini ialah sudut pandang. Okey, ini dia, mungkinlah saya kongsikan sedikit. Di sini nampak tak? Oh, itu dia, boleh nampak. Itu ada sebahagian pengguna perpustakaan ini. Kami di Aras 2. Jadi saya katakan antara perpustakaan tercantik di tanah air. Keduanya saya fikir bukan kedua, maknanya sama cantik dengan
Perpustakaan Awam Negeri Sarawak. Saya pun pernah pergi ke sana pun sangat cantik. Ini antara perpustakaan yang cantik lah, dan kembalilah kepada wajah saya ini. Jadi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datin Paduka. Datin Paduka Hajah Mastura Haji Muhammad, pengarah PPAS, yang telah mengizinkan, malam tadi baru jumpa sebenarnya dan dah beritahu dia. Mohon Datin Paduka pinjam tempat, sebab saya, kalau tidak saya kena balik Seremban untuk saya online siaran Secangkir Kopi. Dia datang di sini, dan di sini juga ada studio ya, ada studio untuk kalau katakan nak buat rakaman podcast dan sebagainya, ada studio dan siap dengan sound engineer-nya sekali yang selalu duduk saja minum-minum sebab dia tak ada orang datang. Mereka tak tahu. Orang sini pun kurang menggunakan kesempatan. Jadi mari, kalau orang Selangor tak nak guna, orang Negeri Sembilan akan datang Jadi mari kita gunakan tempat ini. Dan sebenarnya sangat kondusif. Saya rasa ramai student yang datang juga dari UiTM dan sebagainya akan gunakan tempat ini untuk berbincang dan sebagainya. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan. Jadi datang ke perpustakaan penulis mesti akrab dengan pustakawan, mesti akrab dengan perpustakaan, kerana mereka ini penjaga kunci khazanah kita. Jadi mereka yang tahu kat mana disimpan buku ni semua. Jadi kena buat baik dengan perpustakaan. Sampai di sini dahulu. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah kita sempat bersiaran dari sini. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.